Assalamualaikum. Uh, saya hari ini nak berkongsi tentang pengalaman saya sebagai positif COVID-19 dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya mengambil peluang ini kerana saya merasakan tuan-tuan dan puan-puan sekarang menganggap COVID-19 remeh-temeh. Menganggap benda tu tuan ni kebal lah, tuan-tuan ni kebal. Tak kisah bawa anak kecil, bawa orang tua pergi tempat umum, tak pakai mask, apa semua, tak jaga semua tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya telah mendedahkan diri tuan-tuan dan puan-puan kepada satu kuman yang sangat berbahaya. Saya telah kehilangan seorang abang kerana COVID-19 dan dia adalah berjangkit daripada saya. Dikatakan berjangkit daripada saya dan abang saya adalah mangsa pertama COVID-19 di Pahang. Saya berjumpa dengan dia hanya bersalam sahaja dan berada di depan. Bercakap macam tu, hanya berjumpa 2 kali. Selepas tu dia balik daripada Kelantan ke Kuantan, menaiki bas dan demam. Mula-mula dia suspek sebagai denggi, kemudian positif COVID-19. Tak berapa hari dia meninggal. Tak berapa hari dalam ICU, kemudian meninggal. Hanya bersentuh 2 kali tangan sahaja. Dan saya adalah positif COVID waktu itu. Kami tidak tahu. Saya bawa balik pada Bali. Tapi saya ada dah pasal saya waktu itu saya dah demam, batuk berpanjangan apa semua. Tetapi saya dah pergi ke hospital, dah maklumkan hospital di Kota Baru bahawa saya nak cek darah. Waktu itu suak-suak ni tak popular lagi perkataan tu. Jadi pada 13 hari bulan saya pergi ke hospital Kota Baru. Dia ambil darah saya, dia cek dah tak ada kuman. Jadi saya pun okey lah. Tapi tuan-tuan ingatlah, saya hanya bersentuh begitu saja dengan abang saya sekali saja, tapi abang saya dah dapat jangkitan daripada saya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan bawa anak kecil, bawa nenek atau pergi ke supermarket apa semua, berhimpit-himpit. Bayangkan chances untuk terkena jangkitan COVID-19 itu lebih tinggi daripada abang saya. Saya tak bercerita lagi macam mana saya berada di bilik rawatan di mana saya seorang diri pada situ, tiada siapa pun kat situ, hanya jumpa doktor yang berpakaian penuh. Saya tak tahu doktor ke jururawat ke apa, saya tak tahu, yang datang ambil darah saya, ambil cucuk saya, bagi makan ubat kat saya, drip saya, semua dia orang buat dengan saya kesorangan dalam bilik. Tidak ada siapa pun yang teman saya malam dan siang. Saya hanya menangis. Apabila saya ada dalam tu, saya lemah, saya lelah. Saya tak ada lelah, saya datang lelah asma, macam asma gitu. Saya terlalu makan, kencing manis yang tinggi, saya demam dan saya batuk. Semua itu adalah simptom-simptom yang saya hadapi, saya dapat daripada Bali. Sebenarnya sebelum tu saya ada batuk sikit, tapi bila saya balik daripada Bali, waktu tu kita tak ada ni, cuma kita pakai mask dah waktu pergi sana. Cumanya mungkin bersentuh apa semua, tak tahulah, Allahualam, dikenakan pada saya. Saya amat menderita 16 hari berada di situ. Saya amat menderita. Saya hanya malam siang semain solat taubat, memohon kepada Allah. Badan saya letih sangat. Waktu saya amat takut pasal kebanyakan orang positif dah masuk ICU. Dan abang saya, waktu itu saya dalam kuarantin, abang saya dalam ICU. Saya hari-hari di telefon oleh hospital Kuantan. Mak tanya saya, jalan cerita macam mana ke mana, macam-macam tanya saya. Saya dah terlalu macam tertekan. Hari-hari ditanya saya, inspektor kesihatan telefon saya yang Kelantan ada, yang Kuantan ada, nak tanya macam mana abang saya jumpa siapa lagi. Pasal dia orang nak siasat, pasal dia nak cuba closekan gap supaya dia tahu siapa yang dia harus dia orang kuarantin, siapa yang harus dia orang ni. Dia nak tahu root cause satu, kontak macam mana. Itu kerja KM lah, saya faham lah. Tapi bila abang saya meninggal, Allahu Akbar, saya dalam keadaan saya dah letih, tak ada tenaga. Abang saya meninggal, saya hanya fikir pasal mati saja. Demi Allah, saya solat, saya baca Quran, saya berzikir, saya hanya ingat mati saja. Tetapi Alhamdulillah, apabila Allah beri peluang kedua ni, saya tak mahu orang lain menghadapi apa yang telah saya hadapi. Saya adalah dianggap sebagai punca kepada kluster Bali, kluster PUI Bali. Jadi bayangkan, kerana kluster saya ni menyebabkan 4 orang meninggal, kluster saya berpunca pada saya. Dan juga
berpuluh-puluh orang lagi positif. Jadi apa perasaan saya dengan apabila Ketua Pengarah Kesihatan mengisytiharkan kluster Bali dan menyatakan satu mangsa abang saya yang merupakan mangsa pertama COVID-19 di Kuantan, di Pahang, mendapat meliputan meluas dan bermacam-macam tomohan kejian yang saya terima daripada Facebook. Saya tak sanggup nak buka Facebook. Saya tak sanggup nak menghadapi dengan orang awam. Saya rasa hina. Pasal dia orang caci saya bodoh lah, apa macam-macam. Dia tak tahu saya pergi bila. Saya pergi ke Bali setelah rancangan saya bersama kawan-kawan pada 5 hari bulan Mac. Saya balik 8 bulan Mac. PKP bermula 18 bulan. Tapi dia orang tak faham. Pasal pengisytiharan tu dibuat pada April. Dan dia menganggap saya ni pergi lagi, walaupun dah PKP pergi lagi berjalan. Dia orang tak tahu apa cerita. Beribu-ribu orang kutuk saya. Saya dapat tekanan abang saya meninggal. Saya dapat tekanan daripada kawan-kawan saya kerana dia orang terpaksa kena menjalani SWAT. Adik-beradik saya kena SWAT, anak semua kena SWAT. Menyusahkan semua orang. Menyusahkan kontak satu keluarga dan jiran-jiran kawan-kawan semua kena. Jadi benda ni saya tak mahu tuan-tuan hadapi. Kalau tuan-tuan merasa tuan-tuan kebal, tuan-tuan rasa ni, teruskanlah. Tetapi jangan kecewa, jangan menyesal bila kontak nampak tuan-tuan meninggal ke kena positif ke menderita. Saya bercakap atas pengalaman saya dan saya tak mahu orang lain juga menghadapi masalah yang sama. Saya adalah punca PUI Bali. Dan saya merasa bersalah sampai sekarang. Dan saya rasa tekanan saya hadapi terlalu besar kerana disumpah mati oleh semua orang. Dia orang tak faham bila saya kena dan mengapa saya kena. Adakah saya seronok-seronok nak kena? Tak ada. Dia orang tak faham. Dia orang hanya itulah mungkin semangat kita yang ada. Bukannya hanya untuk memotivasikan, tetapi memberi tekanan sehingga kita tak mampu. Bila saya discharge daripada hospital menawarkan saya tahu, dia orang tahu saya hadapi apa yang saya hadapi. Pasal dia membaca dalam Facebook tentang orang menghina, orang mencaci. Tapi Allah yang tahu. Tapi saya memaafkanlah orang-orang yang telah mengata pada saya, kerana dia orang tak faham, dia orang tak tahu cerita. Tapi janganlah buat pada orang lain, kerana betapa seksanya kita menderita sakit di hospital hanya bikin pasal mati. Abang saya pula meninggal. Emak saya bersedih di rumah. Anak dia seorang tu dah meninggal. Anak yang seorang lagi dalam keadaan ketika dalam hospital. Betapa sedih hati orang tua. Tapi kita tidak sedar tekanan yang kita diberi tambahkan lagi kepada mereka. Jadi saya berharap sangat, jagalah. Kalau tak ada kerja, duduk kat rumah je lah. Jaga dengan anak-anak. Jangan bawa anak kecil, orang tua pergi tempat. Tolonglah. Sebab berhentikanlah penyebaran COVID-19 ini. Kalau kita semua sama-sama mematuhi SOP yang kerajaan bagi. Kerajaan bukan buat sembarangan untuk buat untuk kita semua. Janganlah kita merasa kita ni terhebat sangat, bebas keluar, aku tak apalah. Janganlah, please lah. So itu sajalah saya ingin berkongsi pada hari ini. Dan saya harap pengalaman yang saya hadapi ini tidak ada hadapi orang lain. Ingatlah, COVID ini sangat berbahaya. Dan saya sampai sekarang saya masih terbayang wajah abang saya yang ceria, yang seronok dengan saya, tiba-tiba meninggal sekelip mata. Saya tidak dapat berjumpa dengan dia. Saya tidak dapat melihat perubahan dia. Anak-anak dia tak dapat melihat perubahan dia. Hanya melihat dari jauh sekadar 100 meter daripada tempat itu. Hanya gambar-gambar yang saya rasa orang lain tidak perlu menghadapi apa yang saya hadapi. So doa saya semoga Malaysia bebas daripada COVID-19. Dan saya berharap agar semua orang mematuhi SOP dan sama-sama kita berdoa agar Malaysia selamat daripada COVID-19. Sekian, terima kasih.